Selamat membina iltizam baharu rakyat Malaysia. Tahun ini Malaysia secara rasmi menyambut ambang tahun baharu berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak terdengar ledakan bunga api yang disertai dengan percikannya yang berwarna-warni di angkasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut kedatangan tahun 2023 bersama para jemaah di Masjid Putra Putrajaya untuk menunaikan solat hajat dan bacaan Yasin sempena program munajat ambang tahun baharu kali ini. Ketika menyampaikan amanat tahun baharunya, Anwar berkata kita harus manfaatkan kekuatan sedia ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan pelabur. Pendekatannya selain kestabilan politik dan tadbir urus yang baik ialah dengan usaha mempercepat proses kelulusan dengan menjamin bahawa Malaysia ini bukan tempat pemimpin-pemimpin menggondol kekayaan dan bukan untuk mencari helah menerima komisen. Anwar Ibrahim mengingatkan kepada kelompok kecil penjawat awam yang didapati tidak berintegriti bahawa beliau tidak bertolak ansur dengan sebarang perlakuan rasuah di bawah pentadbirannya. Ada bidang-bidang penguatkuasaan kelompok kecil yang masih cuai dan meneruskan adegan lama. Mengutip habuan, menetapkan kos tambahan, menentukan ada hadiah-hadiah besar, katanya. Menurut pengerusi Pakatan Harapan itu, tindakan mereka sebagai cuba meroboh dan merosakkan negara. Saya mohon kerjasama kerana saya tahu sejumlah besar penjawat awam dan badan penguatkuasaan mengerti dan faham. Tetapi kelompok kecil ini mesti dihapuskan. Mudah-mudahan ada keinsafan untuk melakukan perubahan. Jika tidak, tindakan tegas dan keras harus diambil. Demikian amaran beliau demi memperkasa usaha untuk meningkatkan lagi keyakinan pelabur luar dengan mengamalkan tadbir urus yang baik dan bebas rasuah. Dan berkata kerajaan telah mendapat senarai pelabur dari negara seperti Eropah, Amerika Syarikat, China, India serta beberapa negara sekitar Asia yang akan datang dan melihat sendiri perkembangan di Malaysia khususnya daripada aspek ekonomi. Anwar menempelak sikap pihak pemimpin pembangkang tertentu yang menyerang beberapa pimpinan dalam kerajaan perpaduan. Katanya negara hanya akan selamat terangkat martabat serta harakatnya jika semua pihak mempunyai tekad untuk menghentikan amalan salah guna kuasa dan rasuah. Ada mengatakan harus move on. Kalau ada kesan peribadi kepada saya, malah saya maafkan. Kalau berterusan, tentu saya akan ambil tindakan. Tetapi yang memberi kesan kepada rakyat bukan kuasa Perdana Menteri untuk melepaskan, tegas beliau. Menurut beliau lagi, tugas menghentikan amalan pemunggahan kekayaan negara ini bukan bermotifkan politik kepatihan. Rakyat biasa dapat upah RM40 pun sukar, maka kita tidak akan izinkan yang mendapat RM4 juta satu hari dengan cara melanggar dasar hukum, ujarnya. Menyedari berdepan dengan kesukaran, Anwar menegaskan bahawa rakyat juga harus bersama kerajaan perpaduan untuk memastikan kekayaan yang begitu besar dipunggah oleh pemimpin yang tidak bertanggungjawab dikembalikan. Ini tugas bersama, tugas umat dan rakyat Malaysia, bukan politik kepatihan. Kita harus ada tekad yang jelas, tegasnya, bila mengajak rakyat pasca pilihan raya umum untuk menguatkan perpaduan dan penyatuan demi mencapai matlamat untuk mendapat berkat dan melaksanakan tanggungjawab sebagai manusia dan hamba Allah. Walaupun saya tidak nafikan kegetiran kesihatan maupun ekonomi, tetapi saya yakin insya-Allah dapat ditangani jika kita ada sikap positif membawa perubahan melibatkan pemimpin politik, penguatkuasaan, penjawat awam dan juga rakyat. Tambahnya lagi, dia berkata budaya baharu akan diterapkan dan Malaysia mesti kembali gemilang. Perdana Menteri mengakhiri amanat beliau dengan menyebut konsep Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur yang bermaksud negara baik lagi mendapatkan ampunan Allah. Setelah menyaksikan kerajaan perpaduan beroperasi selama sebulan, 1 minggu, rakyat seharusnya boleh menilai prestasi pihak yang sebelum ini berkuasa menerusi tebuk atap dan kini menjadi pembangkang dalam tempoh yang sama. Apa yang dilakukan mereka setelah menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat melalui langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 itu tidak ada apa-apa selain membuat pelantikan demi pelantikan ke jawatan menteri. Timbalan menteri, pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC dan penasihat-penasihat kerana kesetiaan mereka didambakan demi kedudukan sebagai Perdana Menteri. Ini belum lagi masuk duta khas yang dilantik bertaraf menteri. Dalam 31 bulan 1 minggu antara 1 Mac 2020 hingga 9 Oktober 2022, mereka gagal membuktikan wujudnya wawasan wa imam matlamat untuk membawa kemajuan kepada negara dan kesejahteraan kepada rakyat. Untuk pemimpin sebegini, ingatlah kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahuinya.